Okay. Okay guys, thank you so much kepada korang semua yang still support HG Channel. Daripada HG Channel bertukar kepada Hanis Ghani. Thank you so much yang korang still setia dengan aku punya channel, iaitu HG Channel yang lama. And jangan lupa untuk tekan butang subscribe yang dekat bawah tu. Korang tekan je sebab benda tu percuma. Tekan je lah, please bantulah aku. Kalau korang support aku, insyaAllah aku akan kerap buat video. So kalau kurang support, buat apa aku nak teruskan. Okay guys, seperti minggu lepas kita dah buat satu segmen, iaitu segmen Seram Share. Iaitu aku akan ceritakan tentang pengalaman aku ataupun orang pernah cerita kat aku teringat cerita tu, aku akan cuba untuk sampaikan. Mungkin setiap video tu aku akan cerita dalam 3 cerita ataupun 4 cerita. Tengok situasi dan juga kepanjangan pada video tu lah. So jangan lupa untuk support aku, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan tekan loceng yang ada kat sebelah tu. So nanti korang boleh tahu bila-bila masa aku akan update video. So jom kita teruskan dengan Seram Share. Okay guys, kita teruskan dengan cerita kita yang pertama. Cerita kita yang pertama pada hari ini adalah yang bertajuk cerita pasal naik kebayan ni diceritakan oleh cousin aku sendiri sebab dia yang ternampak benda tu. Dan cerita ni dah lama gila sebelum aku duduk sini lagi. So mungkin waktu tu kita orang form lagi lah. Waktu tu dia pergi hantar kakak dia pergi kerja ataupun pergi balik. Bukan, waktu dia hantar kakak dia pergi balik dekat universiti dia. So time perjalanan dia nak balik tu, dia terserempak dengan seorang nenek ataupun seorang wanita tua yang bongkok. Dia memula dia macam dia bawa motor. So bila bawa motor tu dia akan, bila kalau korang bawa motor kan, korang akan nampak daripada belah kanan. And then bila dia pandang, tengok ada seorang nenek tua yang tengah merangkak pula, tengah menunduk. Nenek tua yang tengah berjalan ke arah ke depan. So time dia jalan tu memang waktu tu pagi tau, pukul 4 pagi tak silap aku, kalau ikut apa yang dia cerita lah. Kalau ikut apa yang dia cerita, pukul 4 pagi atau pukul 5 pagi, lebih kurang macam tu lah, dalam waktu-waktu macam tu. So waktu dalam dia nak balik tu, waktu dia dah nampak tu, dia pandang lah dekat cermin pandang sisi kat belah kanan dia, sebab benda tu kan belah kanan kan. So bila dia tengok belah kanan, dia boleh tinjau balik kat belakang, tak ada orang. So sebab kita baru-baru ni pun ada juga kes yang viral tak silap aku, yang dia nampak nenek jalan pagi-pagi buta kan. Tapi itu memang manusia, tapi tak tahulah kan, sebab diorang cakap benda tu pastilah nenek yang itu manusia. So yang ni aku tak pastilah sama ada dia manusia ataupun tak, sebab ni cerita pada orang lain kan. So apa pendapat korang yang cerita pertama ni? So kalau korang ada pendapat korang ataupun korang ada cerita benda yang sama macam cerita macam ni, korang boleh cerita dekat bawah. Okay guys, kita teruskan dengan cerita kita yang kedua. Cerita kita yang kedua pada hari ini adalah pocong tepi pokok ni dia terjadi sama juga dengan cousin aku. Dia cerita kat aku lah, tapi aku akan ceritakan macam mana apa yang aku ingat, macam mana dia pernah cerita kat aku. Waktu tu dia balik malam, dia boleh lepas lepak. Waktu dia nak balik malam tu, ada belah kanan, kalau ikut daripada cerita dia, belah kanan ada satu pokok yang sangat-sangat besar. Pokok yang besar tu dia macam pokok yang macam menunduk macam ni tau. Pokok yang macam tu, tiba-tiba dia nampak ada satu macam sosok tubuh yang berpakaian putih, atau boleh katakan macam pocong lah, dia berbalut kan. Dia duduk dekat tepi pokok, and then dia macam duduk relax, macam tak ada apa benda. Mungkin dia tengah time tu dia tengah minum, tengah tunggu order kot. So macam pocong ni sebenarnya dikirakan hantu yang paling menakutkan bagi aku tau. Antara semua hantu yang dekat Malaysia ni kan, hantu yang pernah diceritakan oleh orang, aku rasa benda yang paling menakutkan adalah hantu pocong. So kira hantu pocong ni hantu yang aku sangat-sangat takut lah. Aku dapat korang dengan cerita yang kedua ni. Cerita dia simple sebab cerita pada orang kan. So aku cuba untuk sampaikan dengan cara aku. Dan kalau korang ada pernah rasa cerita yang sama, atau korang pernah nampak ke kan hantu pocong ke, kalau korang ada cerita yang korang nak cerita, insyaAllah korang boleh cerita kat aku yang kat bawah, dekat komen kat bawah ni.
Korang just bagi tahu je apa benda yang berlaku kat korang. InsyaAllah aku akan baca, mana tahu boleh masuk dalam konten aku. Okay guys, kita teruskan dengan cerita kita yang ketiga. Cerita kita yang ketiga pada ini adalah benda ni terjadi waktu tu aku form 5 kot. Bukan form 5, waktu tu form 6, lebih kurang macam tu lah kot. Waktu tu kita orang keluar pergi, waktu tu pagi kan, tak silap aku ramai family tak kasi driving tau waktu pagi tu, sebab aku tak nak mancing, aku tak suka mancing. Kalau kau tengok video-video aku sebelum ni pun, aktiviti mancing, tangkap ikan semua tu aku tak ada. Aku just rakam je and tengok diorang punya aktiviti, tapi aku tak join buat aktiviti tu. Waktu kita orang nak pergi tu, kita orang kena saman sebabkan lampu kereta belah kanan tu dia tak ada berlampu kan. Nasib baik lah. Nasib baik kelebihannya ada lesen. Nak jadikan cerita pada malam tu, lepas je kita orang mancing macam biasa. Kita mancing kat tempat tu tak silap aku dekat Seremban kot. Bukan, lebih selepas daripada hospital besar Seremban, ada depan lagi, jauh lagi. Tak silap aku kat bahagian mana tah, aku pun lupa dah. Aku lupa nama tempat tu sebab lama gila kan. So benda ni terjadi waktu kita nak balik. Waktu kita nak balik je tu, cousin aku dia ada pandang satu pokok tau. Kita orang parking kereta kat sini. Kat depan kita orang ada pokok banyak. So sini jalan keluar. Dia bahagian sini jalan keluar, sini bahagian sini adalah pokok-pokok besar. So pokok-pokok besar ni lah, ada satu pokok tu dia ternampak ada satu tubuh macam pontianak tau. Aku duduk sebelah kereta, aku tak drive, dia yang drive kan. So dia kata dia nampak. Tapi dia cerita lepas kita orang lepas kita orang balik lah, tak ada lepas waktu tengah kat situ, dia tengah cerita kan. So dia cerita lepas dah balik tu, dia cakap dia nampak ada susuk tubuh macam pontianak dekat pokok besar yang ada dekat depan kita orang tu. So aku tak sure lah, sebab aku tak nampak tau. Sebab aku ada terpandang, sebab tu aku ingat lagi kedudukan pokok tu macam mana. Tapi dia kata dia nampak ada susuk tubuh. Mungkin tu dia punya nasib lah kan, dia boleh nampak kan. Mungkin time tu aku tak ada terfikir apa-apa pun. Aku just time tu memang aku dah penat lah, dah ngantuk kan. Sebab aku tak minat mancing, aku just ngikut je. Sebab nak keluar malam kan, nak lepak-lepak malam. Tapi aku tak nampak benda tu. So aku tak dapat nak pastikan benda tu kepastian 100% macam mana rupa dan sebagainya lah. So daripada cerita dia memang dia nampak kat situ. So aku ada kat sana juga. Kalau korang pun ada pengalaman waktu korang memancing ke kan, korang boleh cerita kat bawah. InsyaAllah aku akan baca and mana tahu boleh masuk dekat konten aku juga. So guys, disebabkan cerita ni pendek, cerita-cerita daripada cousin aku memang pendek, so kita teruskan dengan cerita yang keempat. Cerita keempat ni berlaku bukan baru, benda ni dah lama, tapi aku baru dengar beberapa hari sebelum ni. Sebab aku ada cerita tentang pengalaman aku juga dekat orang, tiba-tiba orang buka mulut dekat aku. So aku pun dapatlah satu cerita daripada sini secara tiba-tiba kan. Cerita ni diorang pernah cerita kat aku, tapi dah lama gila tau. So aku tak ingat sangat cerita. So bila diorang cerita balik, okay, baru aku ingat, diorang pernah cerita benda ni kat aku. So cerita yang keempat ni adalah benda ni berjadi dekat depan rumah aku, dekat pagar kat rumah ni. Waktu tu pakcik aku dah bawa balik daripada mancing kot. And then dia nak balik sini, dia menjaga pasar. Then sebelum pagi-pagi dia akan ambil barang lah kan. Dia kata tinggal barang ke apa, tak silap aku kat rumah ni. Waktu tu makcik aku, mak suruh dia nak buka pagar lah. Time tu pagar tutup kan. Waktu malam, pagi kan, of course lah pagar tutup. So dia nak buka, tu tiba-tiba pakcik aku ternampak makcik aku ni dia berlari tau. Macam ketakutan kan. Dia macam takut dengan sesuatu. Nasib baik dia lari kat dalam rumah. Kalau dia lari kat luar dalam hutan, aku tak tahulah kan. Tak tahu nak jadi cerita, mungkin cerita dia akan jadi lebih panjang kan. So cerita dia pendek macam tu je. Dia ternampak, dia kata dia kata tak tahu dia ternampak ataupun dia macam terasa takut sangat, sampai kan benda tu menjadi trauma dekat dia beberapa bulan. Okay guys, itu saja cerita yang keempat. Kalau korang rasa korang ada cerita yang menarik, kalau korang nak sharing dengan aku, korang nak bercerita tentang pengalaman korang untuk aku kongsikan pengalaman korang,
korang boleh share komen korang kat bawah, and insyaAllah aku akan cubalah untuk jadikan konten untuk aku juga nanti. And itu saja video pada ini, and jangan lupa like, komen dan subscribe aku punya video. Jangan lupa support aku punya video, dan see you next video. Assalamualaikum.